Kalplerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ucapkan kepada kursi majelis, seterusnya yang dihormati para imam, seterusnya ahli jawatan masjid, seterusnya para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan pada hari ini untuk kita bersama-sama di dalam satu majlis ilmu, perkongsian ilmu untuk kita bersama, ya, untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berada di dalam satu majlis ilmu yang dinamakan sebagai di dalam taman-taman syurga, min riyadil jannah. Rasulullah sebut. Alhamdulillah, dapat lagi kita menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita secara free of charge, tanpa bayaran. Tiada dalam dunia ini yang perlu membayar udara setiap hari. Itu adalah salah satu daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Cuma yang masalahnya adalah kita sebagai seorang manusia lupa tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Apabila kalau kita nak cuba untuk mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, la tuhsuha, tidak akan dapat terkira. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat pada diri kita, tengok pada diri kita, tengok pada jari kita, tengok kepada mata kita, itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi hirup udara itu salah satu. Yang kita berjaya menggerakkan jari kita, siapa yang bagi izin? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dia hidupkan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala daripada kecil sampai ke besar. Dan apa yang Allah bagi kepada kita? Adakah Allah hidupkan kita, Allah campakkan kita ke bumi ini secara terkotak-kotak? Tak. Apa yang Allah bagi kepada kita? Dalam awal di dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah sebut Dzalikal kitabu la raiba fihi. Allah bagi tahu siap-siap, iaitu Al-Quran yang kita pegang selama ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan, tak ada confuse dah dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, huda Allah sebut sebagai petunjuk kepada lil muttaqin. Allah tak sebut lil muslimin, lil muttaqin, orang yang bertakwa. Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Takwa adalah takut. Dengan bahasa mudahnya kita terjemahkan kepada takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita takut, kita akan melaksanakan perintahnya,
kita akan menjauhi daripada larangan. Itu maksud takut. Apabila kalau kita beli kereta ataupun kita beli satu alat elektronik, kita beli telefon contohnya, apa yang ada dalam kotak tersebut? Apa yang apabila kalau kita beli kereta, apa yang dia akan bagi? Dia akan bagi kita buku manual. Al-Quran ni lah dia. Inilah tujuan dia. Kita berada di muka bumi Allah ni ikut dengan Al-Quran. Apa sahaja yang kita buat, tengok ada tak selaras tak dengan Al-Quran. Seandainya bercanggah, pastinya perlu ditolak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran datang sebagai petunjuk. Dan perlunya seiring dengan Al-Quran itu adalah Al-Hadis. Boleh tak orang kata Al-Quran ni kan Allah dah sebut zalikal kitabul la raiba fi, tak ada keraguan dah, tak payah pakai hadis. Boleh tak kalau kita nak cakap begitu? Al-Hadis ni selepas daripada 200 tahun, orang kata selepas daripada 200 tahun kewafatan Nabi baru dihimpunkan. Pasti di sana ada masalah. Saya bidang saya adalah bahagian hadis. Orang kata 200 tahun Al-Hadis ini baru dihimpunkan. Jadi apakah kemungkinan Al-Hadis itu diubah? Ada yang perkara-perkara yang tak sepatutnya dimasukkan ke dalam hadis masuk dalam hadis. Macam mana kita nak menolak? Saya pernah jumpa orang yang menolak hadis. Dia kata Al-Quran ni memadai dengan Al-Quran, tak payah pakai hadis. Macam mana kita nak tolak orang macam ni? Cara dia, kita tanya dia, bagaimana kamu salat? Mudah. Tanya dia macam mana dia salat. Di mana di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang perlunya ada iktidal, perlunya ada sujud, perlunya ada rukuk. Tanya dekat dia dalam Al-Quran kat mana sebut? Pasti tak boleh nak jawab. Sebab apa? Al-Hadis itu tujuannya adalah untuk menerangkan Al-Quran. Sebab apa ayat Al-Quran ini diturunkan? Ada ayatnya mujmal, secara samar-samar, ada ayatnya yang mutlak dan sebagainya. Maksudnya tidak terang. Dalam Al-Quran adalah sebut warka'u ma'ar raki'in. Rukuk ada rukuk. Tapi macam mana? Rukuk yang macam mana? Kalau orang tak pernah tengok, tak tahu macam mana rukuk. Sebab apa? Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Tengok macam mana aku solat. Yes, macam tu cara untuk bersolat. Jadi nak tak nak, perlu tak pada hadis? Perlu. Wajib kita untuk berpegang dengan Al-Hadis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tahun ini juga kita sekali lagi dapat untuk bersama-sama sampai kepada tarikh ataupun hari yang cukup bermakna sebagai kita sebagai umat Islam. Sebab apa? Dengan Al-Quran itu turun dan adanya Al-Hadis itu turun, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersempena dengan Maulidur Rasul adalah untuk kita mengingati Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Isnin, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau saya sebelum ini pun susah juga, dan kadang-kadang kita ni kan Maulidur Rasul baru ingat Nabi lahir 12 Rabiul Awal, datang tahun depan lupa balik. Tapi dengan cara macam mana dulu saya nak ingat tahun tarikh kelahiran Nabi Muhammad ni adalah daripada nasyid tu tujuh bagus dari nasyid ni, berpegang. Kalau kita masa kecil-kecil dulu berpegang dengan nasyid ni lah, berpegang dengan sifat Allah guna nasyid juga, ingat nama Allah Asmaul Husna daripada nasyid juga.
Kan ada dalam nasyid tanggal 12 Rabiul Awal lahirlah Nabi junjungan kita. Nah, itu dalam nasyid bagi kita ingat. Tu kalau kita ada anak-anak kecil, kita bagi dengar nasyid-nasyid macam ni, bagi dia ingat sampai ketua nanti pun insya-Allah akan ingat. Daripada tanggal 12 ini kita menyambut Maulidur Rasul. Itu daripada Ustaz Dasuki, Ustaz Dasuki itu dia sebut pasal maulid dengan maulid. Apa beza maulid dengan maulid? Maulid kullu mauludin yuladu ala fitrah. Maulid yang dilahirkan. Sebab tu kalau panggilan yang sebenar kepada seorang ayah kan ada macam-macam. Kalau sekarang ni ada macam-macam. Ada papa, ada abah, ada ayah, ada abi, apa lagi? Apa? Daddy, macam-macam. Tapi yang sebenarnya adalah secara mutlak yang betul-betul yang itu adalah dimaksudkan dengan ayah kandung adalah walid. Sebab asal dia daripada waladah. Asalnya daripada waladah, lahir. Jadi walid itu adalah yang melahirkan, maulid itu yang dilahirkan. Okey, itu dah mungkin dah disentuh. Tapi nak kata kita pada setiap tahun alhamdulillah khususnya di negara Malaysia ini kita sambut Maulidur Rasul. Apa tujuan dia? Adalah untuk mengingati Nabi. Adalah orang kata sambut maulid ni itulah inilah kan. Itu dia punya pandangan. Kalau kita berpegang dengan untuk kita sambut ataupun kita memperingati tarikh kelahiran Nabi. Tujuan apa? Untuk kita kenal jasa dia. Bagaimana seorang Nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ini diutuskan adalah sebagai rahmat lil alamin. Allah tak sebut linnas, Allah tak sebut lil muslimin, Allah sebut lil alamin, adalah untuk alam. Alam ni siapa? Kita ni sebagai seorang manusia juga alam. Kucing yang dekat rumah tu alam juga, tumbuh-tumbuhan termasuk juga sebagai alam. Jadi perlulah untuk kita mengingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat hadis Nabi yang menceritakan bagaimana ataupun perlunya untuk kita mengingati dia, mengingati Nabi. Sebab apa Nabi sebut wallazi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaih akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Penting, inilah kepentingan dia, kepentingan untuk kita menyayangi Nabi. Sebab apa Nabi sebut? Nabi sebut tidak akan sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tidak mencintai aku lebih daripada dia mencintai seorang ayah dan seorang anak. Kalau sebagai seorang anak, kita pastinya sayang kepada ayah kita. Ke ada yang tak sayang kepada ayah? Kalau tak sayang pun kok mana pun dia kena sayang juga. Sebab apa? Dia adalah seorang ayah. Kalau ada anak-anak, ayah ataupun ibu bapa pula menyayangi anak. Ni Nabi sebut perlu lebih daripada sayangnya anak kepada ayah dan lebih daripada seorang ibu bapa menyayangi anak. Contoh mudah, kalau kita sebagai seorang ibu dan ayah, ibulah kita letak senang ibu. Kalau ibu apabila anak dia baru lahir, lebih-lebih kalau anak yang sulung, anak yang sulung lahir ni, apa yang dia akan pastikan? Pastikan anak tu nyamuk takkan gigit walaupun seekor. Betul? Betul. Pastinya ada letak apa namanya tu, apa nama tu, nak elak daripada ni nyamuk tu, kelambu. Allah Akbar, jenuh nak nyebut dia, kelambu.
tak nak bagi nyamuk. Tapi seandainya letak anak tu dalam bilik, ada nyamuk, apa mak tu akan buat? Dia kejarnya, udah terkeluar. Dia kejarnya nyamuk tu, memastikan nyamuk tu mati walaupun seekor. Sebab apa? Sayangnya ibu ataupun ayah kepada anak. Begitu juga kalau kita sebagai seorang anak ada ayah, kita sayang pada ayah kita. Kalau ayah kita sakit, kita akan bagi dia ubat. Bila kita telefon, ayah kata demam, mesti kita akan bagi nasihat, jangan keluar mana-mana, jaga makan ubat dan sebagainya. Sebagai apa? Tanda kita sayang kepada ayah kita. Tetapi Nabi sebut, kamu perlu menyayangi aku lebih daripada sayangnya seorang ayah kepada anak, sayangnya anak kepada ibu bapa. Lebih. Agak-agak sampai tak sayang kita kepada Nabi? Agak-agak sampai tak yang macam mana Nabi sebut? Maksudnya iman kita tak sempurna lah. La yu'minu ahadukum. Jangan terjemah kata tidak beriman. Tak, maksud dia adalah tidak sempurna. Itu adalah sebagai satu muhasabah ataupun sebagai perangsang itu. Seandainya kalau kita tak buat majlis maulid ini, adakah orang akan ingat? Langsung lebuh, apa cerah, gitulah, orang tak ingat pada Nabi. Tapi seandainya kita buat dengan majlis-majlis macam ni, adanya waktu juga untuk mengingati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahawasanya majlis ini adalah salah satu daripada perkara bid'ah. Minta maaf kalau saya sebut perkara menyambut kelahiran Nabi ini adalah satu perkara bid'ah. Sebab Nabi tak faham, Nabi tak suruh. Kalaulah betul kata bid'ah, apa yang pertama sekali sambutan merdeka 31 tu lebih-lebih bid'ah. Bila masa Nabi buat sambutan merdeka? Bila pula Nabi buat sambutan tahun baru 2014? Nabi tak buat. Sedangkan dalam keadaan kalau sambut tahun baru, tengok bagaimana masalah yang berlaku. Hotel masa tu penuh, rumah-rumah tumbangan penuh. Itu lagi lah mafsadahnya lebih besar. Tak percaya? Kalau sebelum-sebelum ni apabila masuk je tahun baru, tunggu bulan 9 tahun depan. Masa tu bersepak. Anak-anak tidak sah tarawih. Bahasa yang dilembutkan, tidak sah tarawih. Masalahnya apa? Yang itulah, gejala-gejala tersebut tidak dibendung. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlunya kita di dalam Maulidur Rasul ini kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau kita dalam sehari daripada sebelum-sebelum ini mungkin kita kurang berselawat ke atas Nabi. Tapi apa salahnya, dah ala-ala kita ada buat sambutan Maulidur Rasul, kita ambil peluang untuk mengingati Nabi. Okey. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawasanya perlunya kita mengingati Nabi. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani kenal, seorang muhaddisin, seorang ahli hadis yang hebat. Nama gelaran dia Syekhul Islam. Syekhul Islam. Apabila orang sebut Syekhul Islam ni adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah pengarang kepada kitab Fathul Bari. Fathul Bari ni adalah syarah kepada huraian hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Hebat. Buku dia banyak-banyak. Dia mukadimah kepada kitab tu sahaja, iaitu hadis sehari itu pun dah berapa jilid. Tebal hadis sehari. Nak kata hebatnya. Ibnu Hajar kata apa? Perlunya untuk kita mengingati Nabi. Dia juga adalah antara ulama yang
menyuruh dan juga menyokong untuk kita mengingati Nabi Muhammad SAW. Pada tarikh 12 Rabiul Awal ini, itulah dia perlunya kita mengingati Nabi, perlunya kita mengingat susuk tubuh Nabi. Susuk tubuh Nabi ni kita tak pernah tengok, kita tak pernah tengok, tapi sebab itulah Nabi sebut perlu orang yang dekat dengan aku adalah orang yang tak pernah tengok aku tapi dia sayang aku, dia ingat pada aku. Kita lah umat dia yang tak sempat dengan dia, tak sempat dengan Rasulullah, tapi kita ingat, kita sayang, kita menghayati perjalanan hidup dia. Kita boleh melihat bagaimana Nabi sebagai seorang manusia. Kalau kita nak kata daripada satu sudut, Nabi adalah sebagai seorang manusia yang biasa, tapi daripada satu sudut lain, Nabi adalah seorang manusia yang luar biasa. Luar biasa. Sebab apa? Apabila kalau kita ambil daripada setiap sudut yang ada pada Nabi, pasti yang terbaik. Sebab apa? Apabila ditanyakan kepada Sayyidatuna Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Aisyah kata apa? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran, kita baca Quran agak-agak dalam sehari berapa juzuk? Baca 5 muka ataupun satu surah ke. Nak kata kita kurang penghayatan kepada Al-Quran. Perlunya ada penghayatan pada Al-Quran. Zaman sekarang ni orang tak erti baca Quran dah besar pun ada lagi. Kadang-kadang dah tua pun tak boleh nak baca lagi. Tetapi ada usaha itu lebih baik. Kadang-kadang malah bila dah berumur sikit ni, nak memperbaharui itu mungkin susah sikit, nak belajar benda baru. Tapi ada usaha untuk tahu baca Al-Quran, tahu macam mana untuk menyampaikan apa isi dalam Al-Quran. Ayah saya umur dalam muda lagi lah, dalam umur 60. Dalam 60 dia baru masuk kelas untuk baca Al-Quran. Bukan dia tak berhenti baca Quran, dia baca Al-Quran, tapi mendalami Al-Quran tu. Saya dulu mengaji dengan dia lah, dia tolong ajar kan. Tapi apabila dah semakin tua, dia rasa berminat untuk mendalami Al-Quran. Dia kelas itu mengkaji berkenaan dengan Al-Quran. Itu adalah berada di dalam surah Al-Fatihah. Segala isi Al-Quran tu sebenarnya berasal daripada surah Al-Fatihah. Sekarang ni baru sampai bulan berapa dah? Dekat 6 bulan dah, tak silap. Sekarang ni baru sampai iyyaka na'budu iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, sampai 2 ayat tu. Selama 6 bulan nak kata mendalami Al-Quran. Tapi ala kulli hal ada usaha untuk mendalami dan memahami Al-Quran. Sebab tu kalau kita lihat pada Nabi ini sebagai seorang manusia, kalau kita nak ambil satu sudut lah, kita ambil satu sudut Nabi sebagai seorang pekerja yang kena dengan keadaan kita. Nabi sebagai seorang pekerja. Apabila Nabi bekerja, Nabi adalah orang yang paling amanah. Ini amanah ni bunyi macam senang, tapi cukup susah. Amanah ni apa? Amanah daripada segi kewangan, amanah daripada segi pendapatan masa. Amanah, perlu amanah. Seandainya masuk kerja pukul 7.30 ataupun 7 suku, kena masuk tepat pada 7 suku ataupun 7.30 tu. Itu amanah. Sebab kita adalah dibayar gaji daripada pukul 7 suku sampai pukul 5 contoh. Amanah, keluar tepat pada waktunya dan sampai pada waktunya. Itu dinamakan amanah. Kadang-kadang kita culas, datang lambat sikit ataupun balik awal sikit, itu tidak amanah. Bukan senang. Itu tak kira lagi di bahagian kewangan.
Kalau bagi bahagian kewangan ni, masalah-masalah duit ni cukup susah. Lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan sekarang, masalah kewangan, masalah itu, masalah ini, masalah kehidupan, konsep hidup. Ini realiti lah, realiti. Perlunya ada sifat amanah dalam diri. Nabi sebagai seorang, sebelum dilantik sebagai seorang Nabi, orang panggil apa pada Nabi? Al-Amin, amanah. Tak payah sebut. Apabila disebutkan nama Muhammad, orang akan kenal dia adalah seorang yang amanah. Bagaimana ketika mana Nabi dibawa ke Isra Mi'raj, kan ditanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Orang yang ditanya, wahai Abu Bakar, macam mana kalau aku cakap, kamu boleh terima tak akal kalau aku cerita semalam ada orang keluar, dia pergi ke Masjidil Aqsa, lepas tu dia naik ke langit, lepas tu batah balik, tidur balik. Agak-agak kamu, wahai Sayyidina Abu Bakar, kamu percaya tak orang yang cerita ni? Abu Bakar cakap apa? Confirm tak percaya, orang gila je boleh percaya. Tetapi apabila dikatakan yang cerita ni adalah Muhammad, Nabi Muhammad, jadi Abu Bakar cakap apa? Itu adalah yang benar. Pasti yang keluar itu adalah betul dan tepat daripada Nabi. Sebab Nabi ni tidak akan menipu dan adalah seorang yang amanah. Hebatnya Nabi. Sekarang ni kalau kita kata kita sembang dengan kawan kita lah, kita ada kawan baik, kita kata kita nak pinjam kereta ataupun pinjam motor, payah lah. Nak pinjam sehari je, nak pergi ke Duri kan, nak pergi ke Duri dekat Kedah contoh, aku nak pinjam sehari je, malam aku bagi balik, agak-agak senang nak bagi, lagi payah. Padahal masa tu lagi-lagi kalau dah masa tu baru keluar lah kereta tu, baru je ambil, tak kira lah ambil brevi ke ya, baru je keluar, beli baru, nak bagi pinjam, taubat lahum tak dapat. Sebab apa? Masalah dia apa? Kita tak percaya. Tu amanah tu tak ada. Tapi kalau sebutlah kepada Nabi Muhammad, yes, orang akan percaya. Itulah kehebatan Nabi. Itu sebagai seorang pekerja. Kalau kita lihat Nabi sebagai seorang suami, Allah, bukan senang kita nak contohi Nabi. Nabi sebagai seorang suami pula macam mana? Di dalam keluarga dia macam mana? Nabi sebagai seorang ayah dia macam mana? Ketika melayani cucu dia macam mana? Hasan bin Husain, melayani Sayyidatina Aisyah macam mana? Romantik juga Nabi ni. Duduk di atas peha Nabi, baring di atas peha Sayyidatina Aisyah. Romantik juga. Perlunya sebagai seorang suami tunjukkan kasih sayang dia kepada si isteri. Tapi kita tak buat, tak percaya test balik, test baring tengok dekat isteri, tak pasal-pasal kena siku. Sebab apa? Buang terbiat orang tua ni, dia gabur gitu. Nak kata kita ni tidak mencontohi Nabi, bagaimana Nabi sebagai seorang suami mencontohi Sayyidatina Aisyah. Itu Nabi sebagai seorang suami. Nabi sebagai seorang pemimpin pula macam mana? Bagaimana kalau kita melihat kerajaan Islam yang pertama yang berada di Madinah Al-Munawwarah tu, bagaimana orang yang bukan Islam boleh terima Islam, orang Islam boleh hidup aman, orang bukan Islam boleh hidup aman. Macam mana? Walaupun pemimpin dia itu ikut Islam, pemimpin itu adalah Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi berjaya untuk orang panggil mengharmonikan ataupun mendamaikan di antara orang bukan Islam dan Islam. Orang bukan Islam boleh terima Islam, pelik juga tu. Orang bukan Islam boleh terima Islam. Nak perlunya apa? Masalah dia apa adalah pada pemahaman kepada Islam itu perlu jelas. Sebab itulah adanya majlis-majlis Maulidur Rasul, adanya majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, saya antaranya yang kalau di kawasan rumah saya di Perak, Masjid Ridwaniyah, hari-hari ada majlis ilmu. Seronok, majlis besar, majlis ilmu penuh setiap hari. Alhamdulillah.
Dan saya lihat apabila kesan dia, apabila adanya majlis ilmu setiap hari, orang akan mula faham tentang Islam. Orang sekarang ni apa masalah dia? Untuk nak mencapai kepada maklumat tersebut cukup mudah. Sekarang ni ada handset macam-macam, internet berada di mana-mana, duduk sini ada wifi, duduk kadang-kadang dekat masjid pun ada wifi, duduk kat dalam sembah pun ada wifi. Maklumat untuk nak cari pasal Islam tu memang boleh, tapi buat tak dapat. Majlis ilmu nak datang susah, tapi kat sini alhamdulillah ramai. Nak kata masalah pada zaman sekarang, teknologi cukup hebat, tetapi Islam itu tidak difahami. Kita lalai dengan teknologi yang Allah bagi. Nabi sebagai seorang pemimpin, ketika mana kalau lihat ada satu kisah ketika mana Nabi cuba dikhianati oleh orang Yahudi ketika tu. Nabi dikhianati, ada cubaan untuk membunuh Nabi. Bila Allah bagi wahyu, Allah suruh pergi ke tempat lain, alhamdulillah Nabi terselamat. Dan ketika itu Nabi buat apa? Nabi melancarkan untuk halau orang Yahudi. Nak kata apa? Islam itu tegas, cukup tegas. Hebatnya Islam ni dalam keadaan lembut boleh terima Islam, yang bukan Islam pun boleh kita terima, yang Islam kita perlu bersama. Tapi dalam masa apabila kita dikhianati, kita perlu tolak, perlu kita lawan. Tapi hebatnya Islam masa tu, kalau kita nak compare zaman sekarang, kita lihat negara adik-beradik saudara kita di Syrianya, sebelum ni di Lebanon, di Iraq, di Iran, Afghanistan dan sebagainya, Palestin, bagaimana Islam di sana. Kita cukup dijejak. Islam diibaratkan tak ada nilai. Saudara kita dibunuh mudah sangat. Tuan-tuan, kalau kita nak kalau kita kat rumah kita ada kucing, agak-agak sanggup kita nak pergi ambil kucing tu, kita kepak kepala dia? Tak sanggup, betul? Lagi-lagi kalau kucing tu kucing parsi, lagi kita sayang, pasal mahal. Tapi nak kata kesanggupan kita untuk membunuh binatang pun tak mampu. Tetapi umat Islam kita yang berada di sana cukup hebat. Hebat dibunuh, hebat diseksa, kita tak kena lagi. Di Syria, di Mesir sekali, alhamdulillah Allah bagi kesempatan bagi saya sempat hidup pada dua zaman, iaitu pada zaman Mubarak dan juga zaman Dr. Mursi. Saya sempat bersama dengan zaman tersebut, berada di zaman Husni Mubarak. Cuma As-Sisi saya sempat kejap. As-Sisi laknatullah, jangan sebut Bashar al-Assad dia laknatullah. Ni As-Sisi ni pun layak dah untuk kita panggil laknatullah alaih. Sebab apa? Umat Islam di sana dah apa orang panggil, dah ibarat macam tak ada nilai. Okey, saya nak cerita ketika mana berada di zaman Husni Mubarak. Masa tu ibarat kami berada di dalam satu zaman kegelapan. Sungguh, tuan-tuan tahu kalau kita buat majlis macam ni, jangan esok semua sekali masuk bawah tanah. Bukan bawah tanah kubur, bawah tanah ni penjara di bawah tanah di Mesir. Nak kata hebatnya Islam itu dikekang. Memang kata Husni Mubarak tu Islam, ya, tapi sebab apa? Masalah akal ini diletakkan lebih atas daripada Al-Quran. Main dengan masalah akal, bahaya dia. Sebab apa? Kalau tuan-tuan perasan yang mengikuti perkembangan semasa, ketika ada orang yang mengaulakan akal yang bermasalah, antaranya adalah golongan Mu'tazilah. Main dengan Mu'tazilah, ada keluar dalam
keluar dalam Facebook, dalam video, mempertikaikan syahadah Allahu Akbar. Dia Islam, orang Melayu kita, tapi mempertikaikan syahadah. Agak-agak jatuh tak hukum pada dia? Main mempertikaikan. Memang kita sedap ikut akal, tapi Al-Quran tak boleh diatasi dengan akal. Itu dikatakan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni mengikut mengikut akal lebih daripada nas Al-Quran. Rosak. Sebab tu Allah sebut awal-awal tadi Al-Quran. Al-Quran di atas sekali, kemudian bawa hadis. Akal selepas daripada itu. Dan kita nak nafikan akal pun tak boleh. Kalau orang nak panggil akal dengan Al-Quran, boleh tak salah satu tak ada? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau tak ada akal, macam mana kita nak memahami Al-Quran? Tapi Al-Quran berada di atas, akal berada di bawah. Itu perlunya akal itu seiring dengan Al-Quran. Terhenti kita untuk azan.
Baik, kita sambung sikit. Sambung berkenaan dengan di Mesir. Ketika berada pada waktu Husni Mubarak, Islam cukup dikekang. Apabila berubah masuk ke zaman Dr. Morsi, Islam kembali cerah. Ini betul realiti. Apabila berada di sana pada zaman Husni Mubarak, kitab-kitab berkenaan nak cerita tentang Islam susah nak dapat. Sebab masa itu masalah dia pada Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin di apa orang panggil, cuba dikuburkan. Orang siapa yang cuba nak menyebarkan Islam lebih-lebih tak dapat. Lagi-lagi tempat kalau yang dekat dengan universiti kami, ada satu masjid memang tak ada langsung. Kuliah-kuliah berkenaan dengan nak cerita pasal tazkirah ni memang tak ada, memang tak dapat. Tapi apabila Dr. Musi, alhamdulillah orang dah mula boleh majlis-majlis ilmu boleh berjalan. Itu nak kata yang berada sekarang ni, RCC yang perintah sekarang ni, yang sementara ni, yang gulingkan Dr. Musi adalah yang tidak menghormati Islam sebenarnya. Tengok bagaimana ketika masalah tunjuk perasaan daripada rakyat, ketika mana masjid dibakar. Tuan-tuan boleh bayang masjid dibakar. Bayangkan masjid dibakar oleh tentera ketika tu. Masjid tu yang dibakar tu tempat saya selalu tunggu untuk pergi ke apa orang panggil, ke kuliah, ke uni. Tapi masjid tu dibakar, rasa sayu. Masa tu saya dah ada kat sini, saya dengar bunyi, Allah, sedihnya rasa. Sedih rasa bunyi masjid tu dibakar. Tapi masa tu asisi boleh buat. Hebat tak? Apabila akal berat mengatasi daripada Al-Quran. Apa lagi pada hari ini 12 Rabiul Awal ni, dia orang buat tak menghormati langsung pada tarikh ni. Dia orang buat pengundian untuk perlembagaan. Tak ada majlis-majlis macam kita tak ada. Dia orang tak ada. Nak kata apa? Dia orang memang dah lari daripada sasaran sebenar. Dr. Musi harapan dia untuk dalam menjadi presiden, memang dia kata nak bawa Islam. Tapi apa dia? Yang apabila orang nak bawa Islam ni, itulah dia digulingkan, diketepikan. Itu nak kata akal tidak patut dan tidak boleh lebih daripada Al-Quran. Mu'tazilah bahaya apabila kita mengutamakan penyakit-penyakit ni lah. Al-Mu'tazilah ni pada zaman dulu dia naik, penggunaan akal tu naik. Maksudnya pada waktu satu ketika golongan Mu'tazilah ni berada di kemuncak, kemudian dia jatuh, orang dah tak pakai dah Mu'tazilah. Tapi apabila satu keadaan, satu ketika dulu naik balik Al-Mu'tazilah. Sampai sekarang ingatkan tak ada dekat Malaysia, ada juga yang berfahaman macam ni. Cukup bahaya. Akal boleh mempertikaikan sebab apa Allah nak apa orang panggil, bagi satu benda, ciptakan makhluk ini, tapi dia buat macam tak ada apa-apa, macam sisi. Allah Ta'ala yang cipta, suka hati dia lah. Siapa lagi yang berada di atasnya? Ada tak yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak ada. Suka hati dia lah, dia nak buat apa. Nak suruh kita suruh sembahyang 5 waktu, nak suruh asalnya 50 waktu. Boleh Allah nak buat? Boleh. Sebab dia tu Allah. Namanya Allah. Jadi dia berkuasa. Kita adalah manusia yang diciptakan. Kita lahir di muka bumi Allah Ta'ala ni, lahir pun daripada asal yang dilihat tak elok, daripada tijisan air mani, keluar pula tempat yang tak pernah elok juga. Itu manusia tak sedar diri itu adalah manusia ataupun insan, makhluk yang hina. Itu rasa bongkak, pertikaikan apa yang Allah buat. Tak, secara keseluruhannya apa dia? Perlunya Al-Quran itu berada di atas dan kita ikut apa yang Nabi suruh.
Macam saya sebut ayat Quran awal tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi ni diutuskan untuk rahmat, sebagai rahmat. Jadi apabila kalau kita ikut bagaimana yang Nabi suruh, insya-Allah kita tak lari. Sebab apa? Nabi itu adalah kekasih Allah. Kita ikut Nabi, kita ikut perjuangan Nabi, menyebarkan dakwah, memahamkan orang tentang Islam, insya-Allah kita akan selamat. Ala kulli hal, disempena dengan tarikh 12 Rabiul Awal ini, kita memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang dalam sehari kita cuba, seandainya sebelum ni kita tak pernah buat, kita buat mula sikit-sikit. Dalam sehari kita letak dalam 50 kali sehari kita berselawat ke atas Nabi, ya? Ataupun naik, kalau sebelum ni dah 100 sehari kita naik. Macam itulah adalah tanda orang beriman. Orang beriman ni dia semakin naik. Itu naik. Tak boleh nak statik. Kita biasalah, iman kita ibarat roda, kejap berada di bawah, kejap berada di atas. Ala kulli hal kita kena letak azam kita untuk semakin naik, untuk memperbanyakkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sama-sama kita memperbanyakkan doa agar untuk kita first kita doakan untuk saudara-saudara kita, umat Islam yang berada di luar sana, yang ditindas, yang diseksa, yang dibunuh, diberikan ganjaran yang setimpal dengannya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga untuk diri kita sebagai umat Nabi Muhammad ini diberikan kekuatan untuk kita istiqamah di dalam jalan Nabi ini, jalan dakwah untuk menyebarkan Islam ini, insya-Allah. Itu sebagai satu peringatan untuk kita bersamalah. Nama tazkirah adalah untuk kita memperingati bersama. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan memohon maaf seandainya terdapat daripada kalam saya yang mengguris hati tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya akhiri, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو